Bawakan kepada anda berkenaan Kudrat Rescue Team UPSI Sukarelawanan Banjir. Jadi bersama kita pada pagi ini, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Khalid Salimin, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dan merangkap penasihat Rescue UPSI, dan juga Dr. Omar Firdaus Muhammad Said, Koordinator Rescue Team UPSI, dan juga Muhammad Nur Naim Abdul Rahman, ikon Sukarelawan UPSI dan juga pemenang Anugerah Kepimpinan Mahasiswa Johor 2021. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Mukadimahnya kita nak ucapkan tahniah terlebih dahululah kerana penubuhan Kudrat Rescue Team UPSI ni. Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang dan bagaimana sebenarnya boleh terdapat dan tercetusnya idea untuk menubuhkan rescue ini. Terima kasih Syafiqah dan Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya tercetusnya penubuhan Rescue Team UPSI ini bermula sejak tahun 1998 lagi. Pada waktu itu kami di Fakulti Sains Sukan, kita ada kursus white water rafting, layak arus deras. Apabila kita nak turun ke jeram-jeram, kita perlukan rescue, penyelamat di setiap jeram. Sekiranya berlaku kecemasan kemalangan, kayak capsize, terguling apa semua, rescue team inilah yang akan menyelamat. Tahun 98, waktu itu saya pun pelajar lagi di UPSI. Saya alumni Fakulti Sains Sukan, saya sarjana muda pendidikan sains sukan di UPSI. Jadi saya pun bersama-sama pada waktu itu. Pensyarah kami waktu itu Prof Madya Dr. Sani Madun, dan dekan waktu itu Prof Dr. Ahmad Hashim. Waktu itu saya bersama sahabat-sahabat, fasilitator waktu itu Cik Amin Maktaf. Dan dia sekarang ini dah jadi Profesor Datuk Dr. Ma'amim Attaf, Naib Chancellor UPSI. Jadi penubuhan Rescue Team UPSI ni bermula dari kelas white water rafting. Kemudian bila dah mantap, dah establish, dah ada pergerakan yang terancang, kita bermulalah untuk menyelamat masyarakat pula. Dan misi yang pertama kita lakukan tahun 2007. Waktu itu Prof Datuk Ma'amim Maktaf menjadi ketua delegasi misi menyelamat di Kota Tinggi waktu itu, yang banjir besar di Kota Tinggi, dan di situlah bermulanya cetusan penubuhan Rescue Team UPSI, sehinggalah sampai 2014 banjir besar di Kuala Kerai, Kelantan. Sampailah sekarang ini lebih 50 misi kita lakukan. Dan misi ini Sukarelawan Rescue Team UPSI ini adalah selaras dengan Kementerian Pengajian Tinggi lah, Hasrat YBN Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, yang menyelaraskan kesemua misi banjir yang pada sekarang ini, di mana kita ada tim yang bersepadu setiap UA selaras dengan aspirasi keluarga IPT Prihatin. Alhamdulillah. Dan pada malam banjir itu 19 hari bulan, saya bersama YBN Menteri ada di Padang Jawa, ada di Taman Seri Muda. Malam tu sampai 3-4 pagi kami di sana untuk membantu mangsa-mangsa pemindahan banjir pada waktu itu. Itu sedikitlah dari segi penubuhan Rescue Team UPSI ini. Seperti yang Prof nyatakan tadi, lebih daripada 50 misi telah dilaksanakan. Dan juga kita ingin memberikan perhatian apa antara bentuk bantuan yang difokuskan oleh Rescue Team UPSI ini untuk pasca banjir kali ini. Okey, terima kasih Saudara Nawar, terima kasih Saudara Syafiqah. Saya kira rentetan daripada penceritaan yang diceritakan tadi oleh Prof, saya kira peranan yang dimainkan oleh Rescue Team UPSI ini kita ada dua lah. Satu, yang kita punya main tu adalah peranan kita menyelamat. Di waktu orang yang stranded di tempat-tempat yang susah untuk akses, kami mempunyai aset yang lengkap dan mampu untuk capai. Untuk bantulah, kita ada 2 set dinghy yang mampu bersama dengan kepakaran yang wujud dalam kalangan pensyarah sendiri daripada Fakulti Sains Sukan. Dan peranan yang kedua ni adalah peranan kita membanjir. Dulu kita menyelamat, bila masa selepas sahaja proses menyelamat itu, proses pasar itu berlaku bila mana air dah surut dan sebagainya. Jati diri guru itu, kita bila dah menyelamat, takkan kita nak tinggal macam tu. Jadi rentetan kepada selepas menyelamat, kita turun sekali lagi, bantu membersihkan. Dan daripada itu juga sebenarnya di UPSI ataupun Rescue Team UPSI, kita mempunyai aset kelengkapan pembersihan yang sangat lengkap. Seperti kita ada water jet yang heavy duty. Kita ada dekat mana? Di mana ni? Okey, yang ini ketika ini adalah ketika kami berada di Temerloh. Oh, Temerloh. Okay. Di Temerloh kita membersihkan kawasan di kampung
batu kapur. Yang mana sebuah rumah papan yang ditenggelami sehingga paras bumbung, rumah tangganya tinggi, kan, maksudnya ketinggian air itu sangat lebih daripada 7-8 kaki, dan rumah tu hampir roboh disebabkan oleh arus banjir yang berlaku di bawah itu sendiri. Macam kita bersama juga dengan Muhammad Nur Naim selaku ikon sukarelawan. Bagaimana sebenarnya penglibatan dalam aktiviti ataupun program kesukarelawanan kali ini, dan bagaimana sebenarnya penglibatan belia ini sangat dialu-alukan khususnya dalam bencana yang melanda di Malaysia kali ini? Baiklah, terima kasih atas soalan tersebut. Dalam konteks tragedi banjir yang terjadi pada tahun 2021 ini, saya memainkan peranan khusus untuk mencari penajaan dan sumbangan bagi rescue team UPSI. Di mana dalam tempoh 2 minggu sejak tragedi ini berlaku pada 18 Disember, kami telah berjaya mengumpul lebih kurang 200,000 dalam bentuk sumbangan dana dan juga barang-barangan lah. Di mana ia adalah hasil daripada macam-macam NGO, pelbagai NGO seperti kalau boleh saya sebutkan My Voice, My, Kembara Kitchen dan macam-macam lagi, di mana ketika itu kita dapat lihat koordinasi kita di lapangan juga sangat baik, di mana untuk kita pergi ke satu-satu kawasan itu kita ada PIC di lapangan, bukan saja kita pergi sampaikan bantuan tanpa kita tahu ada orang ataupun tidak, tetapi kita tahu di mana akses tempat yang kita ada orang di lapangan yang boleh membantu kita untuk distribute barang-barangan sebagai contoh. Sebab kita bukan hanya meletakkan barangan di PPS dan biarkan dia menjadi bukit di sana seperti mana kita boleh lihat tular di laman media, tapi kita sendiri pergi bersama-sama dengan PIC lapangan rumah ke rumah untuk mengedarkan sumbangan. Dalam konteks belia khususnya di UPSI, kami kebanyakannya merupakan bakal guru. Jadi jati diri guru ini dapat kita sentuh, dapat kita pupuk bersama-sama masyarakat untuk kita melihat dan menyelami sendiri bagaimana kesusahan masyarakat ini ketika pandemik dan sebagainya. Sebab kita tahu, guru kita bukan hanya menjadi cikgu di sekolah, tetapi sampai ke liang lahat orang akan ingat, oh ini cikgu Naim sebagai contohnya. Betul. Itu Betul. Saya kagum dengan semangat yang ditonjolkan oleh ikon belia kita ini, bukan saja dalam membantu mangsa-mangsa banjir, malah juga dalam motivasi yang cuba diberikan dan juga disampaikan. Baik, Prof, kita lihat dalam situasi bah yang melanda negara pada kali ini, situasinya skalanya sangat besar dan luar biasa. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan apa antara cabaran-cabaran utama yang mendepani rescue team UPSI kali ini? Sebenarnya cabaran itu setiap kali banjir dia berbeza. Sebenarnya pada malam 17 tu kita memang dah dapat amaran awal. Sedang mengarahkan tim rescue team UPSI untuk bersiap siaga apa-apa sebarang kemungkinan. Jadi cabaran-cabaran utama yang kita hadapi seperti terputus bekalan. Contoh di Taman Seri Muda pada waktu itu, saya arahkan Dr. Omar pergi ke sana. Kita ada lebih kurang 10 orang tim menyelamat. Kat sana lain tak ada. Jadi macam mana kita nak berhubung, nak telefon, nak mendapatkan info terkini. Petang tim kita pergi ke sana dan saya maghrib saya pergi ke sana membawa bekalan makanan sebab saya tanya Dr. Omar apa keperluan semasa. Sebab pergi itu pada malam itu kita bawa dinghy, bot, kayak untuk menyelamat. Tapi kita nak tahu apa keperluan semasa. Jadi dekat situ sebenarnya bila banjir ni sebenarnya kita memang kena bersiap siaga lah. Sebab kita tak jangka pun talian komunikasi tak ada. Memang sangat susah nak dapat. Jadi Dr. Omar terpaksa naik ke tempat tinggi untuk dapat line memberikan laporan. Jadi malam tu saya habis roti lah. Air makanan dari Tanjung Malim kita bawa pergi ke Seri Muda dan Padang Jawa untuk menyampaikan sumbangan yang sangat diperlukan pada waktu itu. Selepas itu barulah kita perlukan macam Saudara Naim bagi tahu ada blanket, towel, toiletries, keperluan-keperluan kepada masa-masa banjir. Itu dah cabaran utama yang kita perlukan untuk memberikan apakah sumbangan yang kita boleh berikan segera kepada masa-masa banjir. Seperti mana Prof Madia katakan tadi, itu bantuan segera ketika itu pada minggu pertama bencana banjir ini berlaku. Kemudian pada minggu keduanya kerja-kerja pembersihan dilakukan. Sekarang ni masuk minggu ketiga, lain pula bantuan yang mereka perlukan sebenarnya. Kerana kalau kita boleh lihat ada juga sekumpulan yang melakukan aktiviti untuk memperbaiki barangan elektronik. Jadi tak perlulah nak buang barang elektrik itu, boleh diguna semula. Kalau untuk UPSI sendiri, sebab kita faham UPSI sebenarnya cikgu-cikgu kreatif, bijak, besar. Jadi apa di antara bantuan yang mungkin di luar kotak yang orang tak nampak tapi diberikan oleh UPSI? Sebenarnya Syafiqah, selain daripada menyelamat, kita ada
sistem support untuk psikologis. Okey. Di sinilah masa-masa yang surrender yang di PPS sementara kita berikan khidmat kaunseling kepada mereka, terutamanya kanak-kanak, ibu bapa yang stres, tertekan. Kesihatan mental. Kesihatan mental ini perlu dijaga. Selain itu juga kita dah kenal pasti beberapa rumah pelajar-pelajar UPSI sebenarnya terkesan dengan banjir kali ini, dan kita ada pasca selepas daripada pembersihan ini pembaikan. Kita dah kenal pasti 2 rumah di bahagian Temerloh untuk kita bergotong royong untuk membaiki rumah mangsa terutamanya pelajar UPSI lah, kita dah kenal pasti 2 untuk membaiki rumah mereka. Itu pasca yang ketiga lah merengkat selepas banjir. Baik, Prof. Saya tertarik dengan penerangan daripada Prof tadi, bagaimana situasi sebenar di Taman Sri Muda pada ketika itu, dan doktor sendiri turun padang pada ketika itu. Mungkin doktor boleh memberikan sedikit gambaran doktor pengalaman pada ketika itu, bagaimana doktor bila terputus hubungan, bagaimana untuk menghubungi rakan-rakan di tempat lain untuk terus menyalurkan bantuan, bagaimana doktor? Terima kasih Munawar. Pada waktu ketika itu saya kira semua orang sangat tertumpu di situ, dan ramai orang yang hadir di situ adalah saudara mara, kenalan-kenalan yang nak tahu apa situasi rakan-rakan dia yang stranded di tengah-tengah tu. Jadi pada waktu itu kami tak dapat nak masuk di tengah-tengah itu. Kami terpaksa masuk melalui di tepi kawasan yang saya kira laluan motor. Pasal kami buka dinggi dan sebagainya, kami masuk itu pada pukul 7 malam. Dalam keadaan yang sangat gelap, kami masuk menuruni situasi itu. Saya sangat sayu bila mana kita masuk, mula-mula kita masuk dengan bekalan makanan yang kita bawa. Okay? Bila kita bawa tu, kita rupanya dalam tu satu kawasan yang sangat besar. Kan kita tak dapat nak cater ke semua tu. Jadi semua memanggil-manggil kan. Dan ada lorong yang bila kita sampai dah 2 hari dia kata tak ada siapa pun lalu, dia kata kan. Jadi kita rasa macam Allah mak. Kan ada yang kita kebetulan ada biskut. Kita cakap cik, kita ada biskut je tapi sebaris kan. Munawar Syabika boleh bayangkanlah satu baris rumah tu kita ada satu tin biskut yang terpaksa kita lerai-leraikan bagi sikit-sikit kan. Kita minta, dia kata dia tak nak keluar, dia nak tunggu. Ada yang makcik sakit ke mana-mana yang berkeperluan tinggi, kita akan buat lah. Jadi yang saya nampak ketika itu ramai yang masuk, tapi mungkin tak dapat dari segi penyelarasan kawasan-kawasan tertentu itulah yang mana saya ingat saya bersama rakan-rakan sehingga pukul 5.30 pagi kita masih berulang, dan juga pasukan rescue team UPSI kita towing dua mayat pada waktu ketika itu yang dijumpai. Ya, polis minta kami lah. Jadi saya kira itu pengalaman yang sangat berharga pada pelajar-pelajar kami lah, yang terutamanya memang kita dah siap siaga mereka dengan kemahiran tersebut, dan saya kira itu satu pelajaran yang sangat bermakna pada mereka. Mereka towing dua mayat, satu kanak-kanak, satu lagi orang dewasa dalam polybag lah. So waktu tu saya kira memang full swing lah kita memberikan khidmat yang terbaik sehinggalah subuh pada waktu itu barulah kami sendiri jumpa Prof diberi waktu makan malam kami pada waktu subuh. Sebab kami tak menantangan pada ketika itu, masing-masing minta tolong. Ada yang sanggup sampai cik boleh cik saya bayar. Saya cakap kita tidak menerima sebarang. Kita akan cuba sedaya-upaya untuk akses. Permintaan tu terlalu ramai tapi kita cubalah penuhi. Alhamdulillah selepas pukul 4-5 pagi itu dah banyak NGO yang datang, saya tengok bawa peralatan bot dan sebagainya lah, dan saya kira itu sangat membantu NGO yang ada dalam menghulurkan bantuan makanan lah, terutamanya yang sangat-sangat memerlukan. Bila 2-3 hari mereka tak dapat makan. Itu boleh bayangkanlah bila ada anak kecil. Yang saya sangat sedih waktu itu bila anak kecil tak boleh minum susu sebab air tak ada. Air mineral pun tak ada, terpaksa bagi minum je. Mak tak boleh nak bagi susu lah. Jadi kita waktu tu saya rasa macam Allah kan. Ya, itulah antara saya kira pengalaman saya di lapangan di Taman Sri Muda ni. Saya kira macam Prof Dr. Khalid kata, setiap situasi bah ni ada situasi dan cabaran yang berbeza lah. So di Sri Muda saya kira itu cabarannya. Alhamdulillah kehadiran kami, arahan yang diberikan kami segera sampai, dan saya kira dapatlah sedikit memberi bantuan kepada masa-masa ya. Sebenarnya banyak yang memberikan bantuan, bukan sahaja UPSI, malah NGO dan juga sukarelawan yang lain turut sama membantu. Cepat juga sebenarnya, tetapi itulah koordinasi itu. Kerana mungkin ada yang terduduk satu tempat saja terlepas pandang bahagian yang lain. Jadi sekarang ini untuk sebagai pengalamannya bagaimana UPSI melihat ini boleh dijadikan satu pengajaran, dan selepas ini koordinasi bersama dengan NGO lain bagaimana?
Pada pendapat saya, sebagai contoh dalam konteks pengalaman kami, apabila kita mempunyai PIC ataupun kenalan di lapangan, sebagai contoh kita mempunyai networking bersama dengan ketua kampung ataupun mungkin orang besar di kawasan, kita mengetahui bagaimana struktur kawasan itu terlebih dahulu. Sebagai contoh, ketika di Seri Muda, pada awalnya kita tak pasti di mana-mana yang kita boleh akses terus kepada kawasan taman yang menjumpai orang. Sebab apa yang saya tahu, kawasan yang kami masuk itu merupakan kawasan perindustrian sebenarnya sebelum kita boleh sampai ke kawasan taman. Tapi sekiranya kita mempunyai koordinasi kenalan di lapangan, lebih mudah untuk kita menyampaikan akses maklumat dan juga bantuan, bekalan sebagainya di lapangan itu sendiri. Jadi pada masa akan datang, sebagai contoh, saya kira kita mungkin memerlukan pusat akses maklumat bersama dengan kawasan setempat supaya lebih mudah untuk kita menghantarkan bekalan makanan, bantuan dan maklumat dan sebagainya, supaya maklumat yang sampai itu adalah terus. Kalau kita ambil contoh ketika 18 hari bulan, ada orang viral di Facebook dan sebagainya, kami di alamat sekian-sekian. Tapi apabila kita banjir, kita tak tahu ini jalan apa. Nombor rumah dah tenggelam. Kita nak waste pun tak dapat dah. Lain tak ada. Jadi kalau kita mempunyai kenalan di tempat tersebut, sebagai contoh pada malam itu ada orang kawasan di sana yang ada di sekitar tempat kami naik tinggi itu. Jadi dia bagi tahu, okey, nak pergi ke sini, ke sana, jalan mana dan sebagainya. Lebih mudah untuk kita akses pada tempat yang memerlukan bantuan tersebut. Baik, Prof, kita dah dengar tadi pengalaman dan juga sumbangan yang dimainkan oleh rescue team UPSI ini. Jadi bagaimana penghargaan daripada pihak UPSI kepada para sukarelawan di bawah rescue team UPSI? Sebenarnya Munawar, di UPSI kita lain daripada yang lain. Tim rescue team UPSI ini terdiri daripada pensyarah-pensyarah, melibatkan 9 fakulti. Kita ada pemandu-pemandu, pilot-pilot, driver-driver. Mereka inilah tulang belakang rescue team UPSI. Selain mereka bawa aset-aset kita, kita ada lori 18 tan, kita ada 2 helak, kita ada van 12 seater, kita ada Pajero untuk ke lapangan. Pemandu-pemandu ini multitasking. Dialah yang membaiki secara teknikal peralatan sekiranya rosak. Mereka lah jadi sukarelawan frontliner kita. Kita ada pelajar-pelajar UPSI jadi sukarelawan. Dan yang hebatnya, alumni UPSI pun bersama-sama kita dalam mana-mana juga misi. Contoh, kalau kita pergi ke Yan, kita akan kontak alumni kita di Yan. Macam banjir di Gunung Jerai. Jadi alumni kita bersedia di sana, kita pun bersama-sama alumni kita untuk melakukan pembersihan. Jadi secara umum saya merakamkan jutaan terima kasihlah kepada semua rescue team UPSI sebab kita secara bersepadu untuk melaksanakan misi-misi banjir pada sekarang ini, melibatkan pelajar, pensyarah, alumni, dan kita juga dapat kerjasama yang baik daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Seperti saya katakan tadi, saya berbalik dari misi ke Temerloh, melibatkan 12 hampir di Temerloh saja dekat 1,200 semua UA di bawah Kementerian Pengajian Tinggi bersepadu. 3 hari 2 malam kami di Temerloh, baru balik semalam bersama YBN Menteri, sebab itu adalah daerah angkat KPT untuk kita membersihkan di kawasan Temerloh. Jadi kerjasama koordinasi KPT dengan UPSI, dengan universiti lain, sebab UPSI kita ada satu majlis sukarelawan Universiti Awam, Maskom. Dialah yang koordinat kita lokasi mana yang diperlukan. Jadi ucapan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang terlibat dalam misi banjir pada kali ini. Terima kasih juga kita ucapkan kepada rescue team kerana sama-sama membantu mangsa-mangsa banjir. Satu pasukan yang kuat sebab di mana-mana pun ada alumni UPSI. Pasti ada cikgu-cikgu ini. Jadi pastinya bantuan ini lagi segera untuk sampai ke mangsa-mangsa. Terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada 3 tetamu kita di studio. Profesor Madya Dr. Nur Khalid Salimin, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Penasihat Rescue UPSI. Kita ada juga Dr. Omar Firdaus Muhammad Syed, Koordinator Rescue Team UPSI, dan juga ikon sukarelawan UPSI dan pemenang Anugerah Kepimpinan Mahasiswa Johor 2021 Muhammad Nur Naim Abdul Rahman, bakal cikgu sebentar lagi. Baik.